Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada surah ke-25, sambungan daripada surah Makkiyah, surah Al-Furqan, yang membezakan di antara yang hak dan yang batil. Dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz. Allahu akbar. Ustaz, berjam celik Ustaz ya. Kita dah halaman kedua juzuk 19 Betul Ustaz. Allahu Ya, akbar. kita sudah berada di 20, hampir 20 lah Ustaz ya. Ya, kalau 2/3 tu, 2/3 malam tu dah kena bangun dah tu. Dah kena bangun. Jangan lagi yang malam-malas lagi ya, rasa tak nak bangun lagi. Betul, ini untuk memastikan kita menghargai kepada peluang Allah berikan kepada kita Ustaz. Betul, dalam My Quran Time. Betul, baca faham amal. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah pada hari ini Ustaz kita nak melihat kepada halaman 363. Tuan-tuan yang berada di rumah ya boleh share, boleh kongsikan ya. Kita nak melihat sama-sama dan mari kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 363. Bermula daripada ayat yang ke-33, kita melihat kepada apakah peranan Al-Quran ya yang hadir dengan penjelasan terbaik dan apakah peranan rasul ataupun sebarang individu yang nak membawakan sesuatu pelajaran pengajaran dalam kehidupan. Pada ayat 34 kita melihat kepada balasan kepada mereka yang mendustakan kebenaran kerana tidak menghargai, maka kesannya di akhirat nanti dijelaskan pada ayat 34 dan dibawakan pada ayat 35 Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Ayat 35 mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsisnya. Baik, kisah sebahagian para nabi dan balasan bagi golongan yang mendustakan mereka ya. Allah bawakan tentang Nabi Musa, Nabi Nuh dan sebagainya dan disambung pada ayat 41 hingga 43 penghinaan kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melabel ya mereka bukan sekadar tidak menerima tetapi mereka melabel dakwah sebagai sesat. Dan bagaimana Nabi menghadapi perkara ini, inilah pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. Jangan sampai kita koyak ya, istilah zaman sekarang ya, jangan sampai kita rabak Ustaz ya, hati emosi ketika membawa mesej kebenaran ini, tetapi kita yakin bahawa cabaran tetap cabaran. Jadi Nabi dipujuk bersama surah Al-Furqan. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 33 hingga 39 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ba'da. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian. Alhamdulillah hari ini kita menjengah ke halaman yang ke-363 juzuk yang ke-19. Kita nak mulakan bacaan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan semua ibarat kata ataupun buat kata Ustaz Fazrul tadi dah masuk juzuk 19 ni Ustaz
dah tak boleh nantilah dulu sekejaplah, tidak boleh meleweh lagi lah. tak boleh leweh lagi. Imalah tu tak boleh lagi. Tak boleh dah. Okey. Kecuali tempat imalah Kecuali satu tempat itu saja untuk imalah dalam hafzun. Jadi kita nak terus bersama dengan Al-Quran, nak belajar, nak dalami lagi insya-Allah taala, menghargai sebenarnya kitabullah ataupun kitab suci Al-Quran ini ya Rabb. Kita nak baca dari ayat yang ke-33 sehingga 39 saya. Ya, betul. 39 kita mula dulu pertemuan kita, bacaan kita pada pagi ini dengan pada hari ini dengan insya-Allah dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 33 hingga 39 yang kita dipimpin tadi oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz ya. Kita baca daripada ayat 33 hingga 39. Dan apakah yang ada dalam ayat-ayat ini? Semalam sudah pun kita melihat bahawa apa sebab Al-Quran ini, nama surah ini pun Al-Furqan Ustaz ya. Jadi banyak penjelasan tentang Al-Furqan, tentang Al-Quran. Macam mana Quran itu boleh menjadi Al-Furqan? Kan? Maksudnya Quran yang kita baca ini boleh menjadi Al-Furqan yang fungsinya membezakan yang hak dan yang batil.
Kalau Quran itu sesuatu yang dibaca berulang kali. Itu sebabnya kalau kita ada 3 Quran kat rumah Ustaz ya, tapi Quran itu tidak dibaca berulang kali, satu je dibaca, yang lain itu adalah mushaf. Walaupun benda yang sama ya, tetapi kita kena ingat nama berkaitan dengan fungsinya sekali ya. Al-Quran sesuatu yang dibaca berulang kali, dan qiraah itu menggabungkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kenalah cari makna di sebalik apa yang kita baca. Baik. Jadi Al-Furqan membezakan yang hak dan yang batil. Allah cakap pada ayat 33, dan mereka orang kafir tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami yang datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Hamka menjelaskan Ustaz ya, fungsi kedua Al-Quran ini ialah dia membawa illa ji'naka bil haqq, kecuali membawakan kebenaran. Ada satu peristiwa sahaja maka turun wahyu, ada satu masalah saja turun kebenaran, kekeliruan turun kebenaran. Itulah Al-Quran ya, yang berlaku pada zaman Nabi dan juga berlaku pada zaman kita. Walaupun Quran saya dah lengkap dah. Cuma tuan-tuan, kita kena ingat bahawa kita punya masalah ni macam-macam. Saya punya masalah, Ustaz punya masalah, tuan-tuan punya masalah berbeza. Bila ada masalah saja, maka kita akan bertemu dengan ayat Quran berkaitan yang menjelaskan peristiwa yang kita sedang hadapi. Wa ahsana tafsira, dia akan menjelaskan sebaik-baiknya. Dan ini adalah peranan Al-Quran yang turun berdikit-dikit, sedikit demi sedikit. Pasal cabaran mereka kata, mengapa tak turun sekaligus ya? Mengapa sikit-sikit pula apa sebagainya. Bila turun sikit-sikit dia persoalkan, bila dah turun banyak-banyak dia kata berat pula kan. Ini adalah cabaran bagi orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak beriman ini, mereka sepatutnya beriman pada kebenaran tetapi menterbalikkan kebenaran. Maka Allah kata apa balasan untuk mereka? Alladzina yusyaruna ala wujuhihim ila jahannam. A'udzubillahi min zalik ya. Iaitu apa? Betapa teruknya orang yang dikumpulkan ya, akan digiring kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, ala wujuhihim ila jahannam. Mengapa jadi begitu? Kerana mereka di dunia Ustaz dah diberi muka okey je kan, muka okey, tetapi bila dah diberi kebenaran dia menterbalikkan kebenaran. Maka orang-orang begini kan, orang-orang begini dia letak benda terbalik kan, dia letak kepala dekat bukan kat lutut je, dia letak sampai ke kan, sepatutnya sujud dia tak nak sujud, dia membongkak diri. Maka kerana dia menterbalikkan kebenaran, maka Allah menyatakan dendaan hukuman bagi mereka adalah mereka digiring, mereka dihimpunkan di akhirat nanti dalam keadaan terbalik yang mereka perjuangkan. Kita perjuangkan kebenaran, dia perjuangkan keterbalikan, kebatilan, maka digiringkan di atas wajah mereka. Ulaika syarrum makana, ini adalah tempat yang paling teruk. Wa adallu sabila, dan tak boleh sesat ya, jalannya. Pasal apa? Nak cari jalan keluar daripada jahanam itu tak jumpa-jumpa, tak ada exit kan, tak ada jalan keluar. Kerana apa? Kerana di atas dunia ini Allah dah bagi jalan keluar. Quran yang kita baca ni Ustaz sebenarnya jalan keluar kan. Kalau kita bertakwa, Allah beri jalan keluar, makhraja. Tetapi mereka tidak mahu menghargai kepada al-haq yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Nama lainnya adalah Al-Furqan. Jadi menarik, surah ini dia banyak bercerita tentang ciri-ciri Al-Quran. Dan ia disambung lagi ya pada ayat yang ke-35, walaqad ataina Musal kitab, kami telah utuskan telah kami berikan pada Musa al-kitab. Kalau zaman dahulu kitab itu namanya Taurat kepada Nabi Musa. Waja'alna, dan diberikan bersamanya saudaranya bernama Harun wazira. Wazira ini diterjemahkan sebagai pembantu, tapi wazir ini satu tugas yang berat Ustaz ya. Jadi bila ada wazir, dia sebenarnya pembantu bagi menguruskan urusan yang berat. Kitab ini sebenarnya memang berat. Memang beratlah, pasal kita nak bawa dustur perlembagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perlukan pembantu ya. Itu sebabnya Nabi Musa ada pembantu, tapi nanti kalau kita baca seterusnya Nabi Nuh tak ada pembantu Ustaz. Seorang sahaja ya, tetapi tetap juga perlu melaksanakan tugas tersebut. Apakah yang berlaku kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan ni? Dia macam ringkas-ringkas ya Ustaz. Dia punya penerangan tentang kisah ini. Kita nak baca ayat 36 bila Allah memberi komentar apa tugas Nabi Musa ya, apa yang berlaku kepada hujung perjuangan Nabi Musa. Begitu saja. Nabi Musa awalnya, hujungnya apa yang berlaku, ringkas dinyatakan. Kerana Allah nak beritahu Al-Furqan ini dia dapat bezakan hak yang batil Ustaz. Hitam putih. Dia tahu bahawa kalau Nabi Musa dihantar, Nabi dihantar, wahyu dihantar,
kesan hujungnya kalau tidak beriman kepada wahyu tersebut, apa jadi? Ayat 36 kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Subhanallah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Betul lah Ustaz, kita kadang-kadang dulu kita belajar Ustaz, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur kan. Macam kita sekolah juga Ustaz. Mana ada kita masuk hari pertama sekolah tu terus kan. Betul. Jadi kadang-kadang orang yang mempertikaikan itu dia tak fikir benda itu pun. Betul. Padahal bila dia balik pada diri, betul lah kita belajar mana universiti pun kan. Mana sekolah, dekat sekolah sekalipun. Tanam hari ni mana besok dapat musangking Ustaz kan. Tunggu dulu kan. Tu cari tu lagi insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, kita nak baca lagi sekali, nak pasakkan ayat yang ke-36. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. صدق الله العظيم. Kemudian kami berfirman, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Berbanding dalam surah Taha Ustaz ya, panjang kisah Nabi Musa, dalam surah Al-Furqan ni pendek-pendek je. Pasal Al-Furqan ini adalah orang yang tahu pop gitu saja ya. Di mana Nabi Musa datang didustakan, fadammarnahum tadmira, dihancurkan kepada Firaun dan kuncu-kuncunya. Jadi maknanya okey tadi saya baca tadi dengan Ros. Ros ni sifat dia antara sifat tahu dia tegas. Jadi saya tengok tadi sempat sebentar lalu ayat tu, jadi saya adunkan dengan tu boleh mana betul. Dengan nada suara tu. Nada tu sesuai lah Ustaz. Kalau tidak, kalau dia ni dia macam ternostalgia sangat kan, terbuai pula. Ini surah Al-Furqan ni dia memang kalau kat hujungnya pun mat iwak kan, dia tak lirik-lirik. Tak ada melirik-lirik ya. Baik. Jadi seterusnya kalau kaum Nabi Nuh pula bagaimana pada ayat yang ke-37, lamma kadzabur rusul ya, sama juga mereka itu mendustakan rasul-rasul. Kan Nabi Nuh seorang kan, tapi mengapa mengapa rasul-rasul, banyak rasul? Rupa-rupanya kalau mendustakan satu rasul sebenarnya mendustakan segala rasul yang ada. Kalau kita mendustakan orang yang buat baik, sebenarnya kita mendustakan semua orang-orang yang berbuat baik di atas muka bumi ini. Itu pelajaran yang kita ambil. A'raqnahum, kami tenggelamkan dan menjadikan ia sebagai satu kebesaran, tanda kepada seluruh manusia, dan kami siapkan kepada orang yang zalim itu azab yang pedih. Jadi kita nampak polanya, iaitu Nabi Musa, Nabi Nuh pada ayat 38, wa Adam wa Thamuda wa ashabar ras ya. Siapakah ras ini? Satu kumpulan ya, satu kumpulan yang berada di mana tu? Dia diletakkan rasul di dalam perigi dan Allah, dia memenjarakan ya kepada rasul patung ya. Jadi ini mencabar ni, wa qurunan, dan juga kaum-kaum lain, baina zalika kathira, semua mereka ini apa yang berlaku pada mereka? Ayat 39, tabbarna tatbira, dihancurkan mereka ini. Allah bawakan semua contoh-contoh orang-orang terdahulu ini untuk kita dapat idea ya secara jelas membezakan yang hak. Kalau bersama wahyu, insya-Allah selamat. Tetapi kalau tidak bersama dengan wahyu, akan dihancurkan. Fadammarnahum tadbira, ayat 36. Ayat 39 itu adalah tabbarna tatbira. Sudah sebut Ustaz fadammarnahum tadmira, wa kullan tabbarna tatbira. Semua ada sabdu tu. Semua ada dia punya sabdu. Jadi dia punya hentakan dia saatnya belum lagi tambah ras. Kan? Jadi ini adalah bagaimana Al-Furqan ini bukan sekadar dalam bentuk isinya saja saatnya, dia dengan melodinya, dengan pendekatannya, dengan kisah yang dibawakan, dan ini adalah bagaimana Allah membina cara berfikir orang-orang yang bertemu dengan Al-Furqan.
Quran dia ada berbagai nama Ustaz ya, ataupun fungsi, nama huda ya, ataupun dia boleh menjadi bayinat dan juga al-furqan. Kalau dalam surah al-Baqarah ayat 185. Jadi bila bercakap tentang huda, dia dapat pencerahan kepada perkara yang tak berapa jelas. Kalau bayinat itu penjelasan kepada perkara yang tak detail, tak ada butiran. Bila dapat tengok dalam Quran, oh ada dia punya butiran. Kalau kita tengok dalam surah An-Nur sebelum ini ya, nak masuk rumah Allah, ya Allah. Nak pergi daripada majlis, ada dia punya butiran adab yang Allah ajarkan kepada kita. Dan bila bercakap tentang furqan ini ialah membezakan. Kita perlu tahu ini betul, ini salah, sehingga kita ada stand, ya, kita ada pendirian dalam kehidupan kita. Itu yang dijanakan oleh Al-Quran bila kita banyak berinteraksi dengannya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Hari ini kita melihat pada perkataan, ini bukan pergi pasar Ustaz ya. Ini fasara. Fa. Okey, bukan pa. Baik. Maksudnya apa? Mentafsirkan, menerangkan, memecahkan ya. Fassara itu maksudnya memecahkan sesuatu perkara. Kita ada masalah, kita ada cabaran pada zaman Nabi, maka datang al-haq, al-Quran, wahyu untuk memecahkan solusi cabaran yang ada pada waktu itu. Sekali sahaja disebut di dalam al-Quran, dan inilah fungsi al-Quran yang kedua. Selain daripada dia turun bertahap-tahap itu untuk meneguhkan hati Nabi, untuk kita juga, kita belajar sedikit demi sedikit, satu hari satu halaman. Lebih daripada itu, ayat 33 menjelaskan turun sedikit-sedikit itu untuk melihat, oh ada masalah, turun ayat, ada masalah, turun ayat. Dan kita belajar tuan-tuan sedikit demi sedikit. Kalau kita perasan Ustaz ya, sepanjang My Quran Time ni, sampai muka surat itu dia ada peristiwa yang berlaku ya, seperti dirancang-rancang, tapi sebenarnya bukan kita merancang. Allah lah sebaik-baik perancang. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Al-Quran kalam Allah Subhanahu Wa Taala, atau nama lain yang kita bincangkan sekarang ini Al-Furqan. Menjadi bahan bacaan kita, temu janji kita setiap hari. Allahu Akbar kan. Bersama dengan Al-Quran kita menghargai hadiah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dan mudah-mudahan meresap dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini menjengah ke juzuk yang ke-19. Subhanallah. Ya, ini sebagai satu peluang ya, dan satu sejarah jugalah. Saya sendiri bagaimana diatur kan. Dia sebenarnya diatur sebenarnya. Bila baca Quran ni, bila nak kena belajar setiap hari itu, nak kena uruskan kan. Dan memang mencabar Ustaz ya. Bagi tuan-tuan yang mendengar, mungkin setiap hari tu kan. Tapi kalau bukan masa ini, bila lagi? Bila lagi kan. Dan kita ucapkan tahniah pada tuan-tuan yang sudah pun mengikuti daripada awal sampai akhir. Ada yang miss, tak ada masalah. Kita ada kat YouTube Ustaz ya. YouTube ada, Facebook nak cari balik tu susah jugalah, 400 diri tu kan. Tapi dekat YouTube ada, dan kita doakan kita dapat sampai ke hujung dan mengulang balik semula. Ulang tu macam mana? Sendiri kena rancanglah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Baik. Mudah-mudahan ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita nak berkongsi, kita nak ulang kaji sedikit tentang tajwid kita, dan kita nak kongsi hari ini tentang huruf ra. Huruf ra ni subhanallah, dia ada keadaan ketika dia tebal, keadaan ketika dia nipis, keadaan kita kena perhatikan. Kalau huruf ra tu berbaris, insya-Allah okey, kita boleh tahu baris atas, baris depan tebal. Kalau ra baris bawah nipis. Yang kita nak kongsi hari ni, huruf ra tu dia sukun ataupun dia mati baris dia. Macam mana kita nak sebutkan dia nak bunyi nipis ke nak bunyi tebal? Jom kita ikuti. Huruf ra yang dibaca tebal ataupun tafkhim, iaitulah huruf ra sakinah ataupun huruf ra yang mati kerana waqaf
kerana kita berhenti bacaan pada dia. Jadi kita kena matikan huruf tu sebab kita waqaf. Dan huruf sebelumnya berbaris depan. Sekali lagi huruf ra dia berbaris. Tapi kita matikan baris dia tu sebab kita waqaf. Kita nak berhenti bacaan kita. Jadi kita kena matikan baris dia. Jadi kita nak bunyikan huruf ra tu nipis ataupun tebal, kita kena tengok huruf sebelum dia. Sebagai contoh, dalam surah Al-Qamar ada dua ayat yang kita nak kongsikan, iaitulah ayat yang 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad jaa'a ala fir'auna nuzur. Tebal bunyi ra tu sebab huruf zal tu baris depan. Sekali lagi, wa laqad jaa'a ala fir'auna nuzur. Baik, itu satu. Yang kedua, dalam ayat yang ke-45 surah Al-Qamar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayuhzamul jam'u wa yaquluna ad-dubur. Itu kalimah dia, wa yaquluna ad-dubur, kan? Huruf ra yang berbaris tu kalau kita perhatikan dua contoh tadi, satu ra berbaris depan, satu ra berbaris atas, tapi kita matikan dia sebab kita waqaf dan kita tengok huruf sebelum dia huruf zal dan juga huruf ba, kedua-dua tu baris depan, maka bunyi ra tu bunyi tebal. Kita tafkhimkan bacaan kita pada huruf ra tersebut. Wallahu alam. Selamat mencuba dan selamat bertalaki dengan guru-guru kita, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya ucapkan pada Ustaz Tarmizi berkongsi pada hari ini bagaimana membaca tebal nipis, masih betul, lagi tebal sebab nipis. Kita matikan huruf ra tu. So cabaran dia. Ya, betul. Ya, jadi hari ini pun kita akan melihat kepada perkataan allati umtirat mataras sau, maksudnya yang kita nak baca ayat 40 ini secara ringkas. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa nabi ini yang dibawakan dalam al-Quran, Ustaz ya, untuk kita sama-sama tuan-tuan sekalian melihat bahawa perjuangan Rasul bila Nabi dapat cabaran di Mekah itu, rupa-rupanya Nabi Nuh pun dapat cabaran. Ya, kalau kita lihat Nabi Musa pun dapat cabaran. Siapa lagi? Nabi Saleh pun dapat cabaran. Peranannya Quran ini memujuk pada Nabi. Saya bukan seorang-seorang sahaja, ya, yang struggle, yang kena berusaha sungguh-sungguh, yang kena kutuk, kena kecam apa sebagainya, bukan saya seorang. Saya bersama rusul ataupun rasul-rasul yang ada. Itu sebabnya dalam surah Yasin pun kita cakap innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang daripada golongan para utusan, agar nabi tidak rasa keseorangan dan kita ikut nabi, kita juga tak keseorangan, Ustaz. Kita tahu apa? Rupanya kalau siapa tak beriman memang akan dihancurkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena buat kerja kita. Kita kena buat kerja. Kalau tidak, kita sekali kena sapu. Okey, yang kita harapkan kita dijaga oleh Allah daripada azab yang segala ini. Kita nak menyambung kepada ayat 40 hingga 43, ya, menyambung kepada kisah Nabi Lut, juga sejarah di mana Al-Furqan kita ada pembeza di antara hak yang batil, ya, salah satunya dengan bukti daripada depan ini kita tengok matahari, bulan, itu nanti kita tengok esok, Ustaz, insya-Allah, tengok pasal sungai, laut, apa sebagainya. Hari ini kita tengok sejarah. Subhanallah. Sejarah apa? Kita baca ayat 40 hingga ayat 43. Silakan. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sahabat Al-Quran, kita nak sambung bacaan kita ayat yang ke-40 sehingga ayat yang ke-43 dengan menggunakan bacaan murattal taranum ras, insya-Allah. Kita baca sama-sama, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن
وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 40 hingga 43 untuk kita melihat sambungan Ustaz ya. Yes, kisah siapa lagi, iaitu pada ayat 40 walaqad atau alal qaryah, iaitu dan sesungguhnya mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri yang dah dijatuhi hujan yang buruk, iaitu hujan batu. Ya, ini adalah kaum Sadum, iaitu kumpulan mereka yang tidak taat kepada Nabi Lut alaihi salam. Cuba tuan-tuan bayangkanlah kalau Allah katakan dijatuhkan hujan batu ya. Betul. Tetapi hujan batu ataupun kalau kita lihat kepada kaum Sadum itu ialah mereka dihujani hujan batu yang akhirnya hancur Ustaz ya. Dia bukan sekadar sakit-sakit begitu sahaja. Ini adalah satu azab yang diberikan kepada mereka kerana mereka tidak beriman kepada wahyu. Ya, iaitu kalau kita lihat wahyu itu mengajak kepada tauhid, dan tauhid itu menyebabkan mereka mengikut syariat, jangan terlibat dengan homoseksual ataupun zaman sekarang istilahnya LGBTQ ya. Jadi ini perkara penting yang perlu diberi perhatian. Orang yang ada al-furqan, dia dapat membezakan ini adalah syariat yang betul, ini syariat tak betul. Kita tahu bahawa tidak mungkin Allah ciptakan sesuatu yang keji di dalam masyarakat. Dan orang-orang Mekah ya, dia lalu ke tempat-tempat begini dan Allah suruh tengok perhatikan tempat ini bukan suruh selfie gambar senyum-senyum apa sebagainya, tetapi untuk cepat-cepat mengambil pelajaran dan jangan ya bersekongkol dengan orang-orang begitu kalau ada dalam zaman ini. Jadi Allah menyatakan di hujung itu, tidakkah mereka menyaksikannya, bahkan mereka sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan. Apa maksud tidak mengharapkan hari kebangkitan? Maksudnya tidak bersedia untuk hidup pada masa akan datang. Kalau boleh nak happy go lucky sahaja. Itu yang diwakili oleh kaum Nabi Lut. Dan orang-orang LGBTQ ini, mereka nak hidup seronok pada waktu ini saja. Ya, dia tak kisah pun nanti apa yang berlaku di akhirat. Tetapi ini adalah tanda apa? Al-Furqan itu tidak masuk ke dalam jiwa. Ya, cara berfikir itu tidak ada membezakan di antara yang hak dan yang batil. Ayat 41 Allah menyatakan, dan apabila mereka melihat engkau Nabi Muhammad, mereka hanya menjadikan engkau sebagai bahan ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutuskan oleh Allah sebagai rasul. Ini adalah standard yang berlaku daripada zaman dahulu sampailah zaman sekarang pun, iaitu mengambil agama sebagai huzwa. Huzwa sebagai bahan ejekan. Dan dalam hal ini yang paling banyak kena ejek ni Ustaz ya, banyak-banyak agama adalah agama Islam. Tak ada orang nak kutuk sangat agama Hindu masuk surat khabar kata teroris di kalangan Kristian ke. Kalau di US tu ada yang kes bunuh ya, dibuat oleh orang Kristian, tetapi dia tak beritahu orang Kristian. Dia beritahu ini adalah orang negeri ini, kumpulan ini, dia tak beritahu orang Kristian. Tetapi kalau orang Islam yang buat masalah, dia cakap Islam is terrorist. Kan? Pasal apa? Pasal memang itu sejarah yang dinyatakan dalam ayat 41 ini, bahawa pemusuhan berlaku, banyaknya yang diejek ini adalah Islam. Jadi kita persoalkan mengapa Islam saja kena. Kan, kalau orang fikir-fikir balik, banyak agama, Zoroastrianism ke, Buddha ke, apa ke, banyak je orang buat masalah yang ada dalam daripada agama pelbagai, tapi yang kena Islam juga. Menunjukkan apa? Bahawa Islam ini adalah sesuatu yang amat unik ya. Dia tidak disenangi ya, dan bila tidak disenangi, kita tahu bahawa ada musuh-musuh yang sebenarnya tidak senang kepada perkara kebaikan yang ada ini. Memang orang Islam dengan Islam dua perkara berbeza. Orang Islam ada banyak kelemahan, tetapi Islam ini adalah sempurna. Allah sudah redha dengan agama ini, dan di hujung itu Allah kata ahadzal ladzi ba'asallahu rasula. Mereka ini akan persoalkan rasul, orang biasa je nak bawa wahyu ini macam dia akan cuba mempersoalkan karakter orang ataupun rasul ini.
Pada ayat yang ke-42, sesungguhnya hampir saja dia menyesatkan kita daripada sembahan kita. Ini tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Kita nak baca sekali lagi ayat 42 ini untuk memujuk kepada kita. Kalau katakan kita lah Ustaz ya, kita cakap elok-elok, benda kata dia tu pembawa ajaran sesat, kan? Kalau kita kena cakap begitu pun kita dah memang down ya. Betul Ustaz. Ini adalah perkataan yang disebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkanlah tuan-tuan betapa peritnya rasa, tetapi itulah juga yang menguatkan Nabi dengan wahyu ini sehinggakan Nabi berjuang sampai ke hujung, manfaatnya sampai kepada kita. Ayat 42 sekali lagi kita baca. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, betul. Ayat 42 kita nak baca, dan juga ayat 41 tadi kan. Jangan kita terpengaruh kalau kita sekarang ni kan. Hadzal ladzi tu. Dan betul ke ni awak ni apa ni baca Quran ajar ni berdapat manfaat kan? Jangan kita cepat terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan dai-dai ataupun yang cuba nak melemahkan semangat kita kan. Ada yang kata bahawa kalau solat nanti mengganggu produktiviti kan. Kalau pakai tudung nanti kita ada seorang datang jumpa saya Ustaz ni, peminat daripada My Quran Time juga. Dia kata bahawa dekat tempat dia tak naik pangkat walaupun dia memang buat kerja terbaik. Pasal apa? Pasal dia kata pakai tudung labuh dan ada pakai stokin. Maksudnya pakai ni kan dalam hands-on ya. Jadi tak naik pangkat. Dan bos dia memang cari dia. Kalau buat kerja apa-apa memang cari dia. Tapi bila nak hujung tahun ni nak naik pangkat tak boleh. Jadi di situ beliau berkongsi bahawa kerana Allah sahaja dia bertugas, itu yang dia buat yang terbaik. Kalau tidak memang kan. Jadi nak menceritakan bahawa DAJ ataupun dipandang sinis apabila membuat perkara-perkara mengikut Rasul ini berlaku sepanjang zaman. Dan tuan-tuan, kalau kita berjumpa kawan-kawan kita yang begitu, kita beri sokongan, dan jangan pula kita tambah pula dia punya rempah ratusnya, kan. Dia kata betul jugalah kan, baca Quran je terlebih kan, tunggang terbalik kan. Tapi jangan kita tambah lagi. Tapi kalau perlu ditegur, kalau betul lah kita tegur, dan kalau salah kita minta orang yang salah itu diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita cuba baca dan kita ulang sekali lagi ayat yang ke-42. Baca sama-sama, jom insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا صدق الله العظيم. Sesungguhnya hampir saja dia menyesatkan kita daripada sembahan kita seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Jadi ini adalah tuduhan yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka sanggup berbuat demikian padahal ini adalah ruang untuk mereka diselamatkan Ustaz ya. Sebenarnya inilah cara untuk mereka keluar daripada azab. Sebenarnya bila kita ada Quran ini adalah peluang untuk kita jauh daripada masalah di atas dunia ini dan di akhirat nanti daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab perkara-perkara ini berlaku, mengapa tidak menghargai kepada wahyu? Ayat 43 jelaskan, ara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Ya, apakah kamu tidak memerhati pada orang yang menjadikan hawanya itu sebagai tuhan? Macam mana hawa jadi sebagai tuhan kan? Kita sudah bincang sebelum ini, ada yang ilah itu dalam bentuk berhala, dalam bentuk ideologi, dalam bentuk orang. Tetapi di sini hawa ini ialah hawa nafsu. Ya, keinginannya itu melampau daripada apa yang Allah inginkan.
Maksudnya ialah kalau saya rasa saya nak makan, saya nak makan apa makan, nak makan siapa saya makan sekali. Kan. Dia rasakan bahawa saya yang berkuasa, ya, saya yang pilih, saya yang hidup, saya nak buat apa saja, freedom, kan, kebebasan itu sendiri. Jadi sebenarnya bagi orang yang memilih diri hawanya itu sebagai paling tinggi dalam membuat keputusan, itu yang menyebabkan dalam hidup ni Ustaz, dia Quran dia rasa macam ada apa pada Quran. Kan, kalau katakan dah waktu untuk solat, dia rasa saya tak payah solat, saya ada masa saya nak uruskan. Tapi hawa ini juga ada pada binatang. Itu yang masalahnya. Betul. Kan, jadi apa, ikut hawa itu lebih kurang macam ikut binatang. Itu yang kita tak nak, kan. Betul, kita makan kambing, okey Ustaz. Betul. Kan, sedap, kan. Tapi jangan jadi kambing. Allah itu Allah. Yang kita tidak mahu. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kambing ikut hawa nafsu itu okey. Tapi manusia yang diberikan akal dan hawa nafsu ini, bila kita tidak letakkan akal di atas hawa nafsu, maka Allah kata di sini apa? Afa anta takunu alaihi wakila, ya, adakah engkau akan menjadi pelindungnya. Ya, maksudnya tidak ada siapa yang nak akan melindungi orang-orang yang mengambil hawa nafsunya ini sebagai Tuhan. Tak ada. Allah tidak akan lindungi dia, ya, nabi tak akan lindunginya, tak ada siapa yang sanggup melindunginya. Jadi kalau kita tidak dilindungi oleh siapa-siapa, dengan kelemahan yang kita ada, ia adalah satu risiko yang paling besar. Betul. Rugi sebenarnya. Dan al-Quran ini sebenarnya adalah sebagai pelindung kepada kita, Ustaz. Ya, bila kita makin belajar memahami perkataan Allah, dapat al-Furqan, kita makin bertawakal pada Allah, itu akan menyebabkan kita lebih selamat. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita jadikan al-Quran sebagai sumber puncak kebenaran, ya, itu yang penting kita jadikan, bukan sekadar rujukan sekali-sekala. Yang kedua, jaga air muka kita dengan beriman kepada kebenaran dan jangan mendustakannya. Yang ketiga, kita perjuangkan wahyu kerana ia menyelamatkan umat daripada pelbagai cabaran masalah dan juga azab di akhirat nanti. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Tidak putus-putus kami berdoa memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kuatkan semangat kami bersama dengan Al-Quran. Permudahkan kami membacanya, memahaminya, mengamalkan isi kandungnya Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, lembutkan hati kami, fasihkan lidah kami, bersihkan hati kami, telinga kami ya Allah, jadikan ianya semuanya senantiasa ingin bersama dengan Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengampunkan kita Ustaz, ya, dan mengabulkan doa kita pada hari ini untuk terus kita menjadi orang-orang yang sentiasa menghargai Al-Quran, yang membina cara berfikir kita, membezakan di antara yang hak adalah hak dan batil itu adalah sesuatu yang kita akan tolak sebenar-benarnya. Ini yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan ini akan kita manfaatkan untuk kita memperjuangkan Al-Quran, perlu diperjuangkan agar ia memberi kesan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok insya-Allah, dan kita akan teruskan pada halaman 364 pada hari esok, hari Jumaat, yang penuh dengan barakah. Betul, yang kita doakan terus tuan-tuan diberkati bersama My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.